Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama saya Muhammad Khairil Fitri Bintiman, nomor matriks 055816. Hari ini saya akan bentangkan tajuk adab murid ma'asyih. Bihasabu Muhammad Usman al-Muhammadi fi kitabahu al-hadar fi al-Islam. Yatamu tahdidu ba'da al-adab indama yakuna talibu fi hafli wa talibu 'inda wasulahu ila hafli at-ta'lim yujib an yabda'u at-tahiyyah. Menurut Muhammad Usman al-Muhammadi dalam kitab dia Peradaban dalam Islam, beberapa tata susila yang telah digariskan oleh seseorang murid dalam suatu majlis pembelajaran, maka dia hendaklah memulakan salam. Lain bagi an yatahaddatsu katsirun amama al-muallim, fa hadza yantahik al-akhlaq bal wa yu'addi ila mu'ayyiru ghairu la'iq min wajhatu nazuru ruhiyah. Di hadapan guru tersebut hendaklah si murid ini tidak bercakap banyak, kerana hal ini melanggar adab dari sudut rohani dan akhlak murid tersebut. Bil idafati ila dhalik idza lam yatalibu al-muallim ay syai' li talibu falan yahtaju at-talibu ila qawli ay syai' sawa'u annahu yurid haqqan tafsirun min al-muallim. Selain itu, sekiranya guru tersebut tidak bertanyakan apa-apa soalan kepada murid, maka si murid tidak perlulah menjawab soalan, melainkan dia hendak mengetahui penjelasan daripada guru dia. Wa madzalik yujib ala talibu alladhi yurid an yusa'alu mu'allimuhu an yatalibu al-idhan wa la yuqati'u mu'allimuhu abadan. Sekiranya pelajar tersebut ingin bertanyakan soal kepada gurunya, maka dia hendaklah memulakan dengan meminta izin. Selain itu, yujibu alaihi ya'ridu at-talamizu arwa wa ta'limu mu'allimuhum ma'arwa ulama al-akharin alladhina yu'ariduna arwa al-mu'allim. Murid tidak boleh dan tidak sepatutnya menentang pandangan serta ajaran gurunya dengan pandangan ulama lain yang menentang pandangan guru tersebut. Idza kana ladai at-tullab ay musyakil yujib halha fa yamkunahum talibu tafsir min al-mu'allim. Kalaupun murid mempunyai sebarang permasalahan ataupun persoalan yang perlu dijawab oleh gurunya, maka dia perlu bertanyakan kepada gurunya dan gurunya akan menjelaskan soalan tersebut. Lain bagi litalibu an yadhharu ay syaklin min ashkali al-isyarah mimma yang ya'ni mukhalafah al-ijtihad mu'allimuhu aw bima'na akhar. Wa in al-khatat wa izhar annahu ya'rifu akthar min mu'allimuhu. Murid tidak sepatutnya menunjukkan sebarang isyarat ataupun isyarat-isyarat yang bertentangan, yang bermaksud dan bertujuan untuk menunjukkan bahawa dia lebih mengetahui daripada guru dia. Lain bagi tahyiru at-tullab ضد شيخهم عندما ينظروا على تصرفات الشيخ al-kharijah ala annahu mukhalifah liiradat ad-din al-kharijah. Murid tidak sepatutnya berprasangka buruk terhadap syekh mereka ketika mana perbuatan zahir daripada syekh mereka terlihat berlawanan dengan kehendak agama. Fi misal hadhihi halat, yujib tazkir at-tullab bil qisah kaifa arada Nabi Musa Nabi sallallahu alaihi wasallam kama wurida fi al-Quran. Sekiranya berlaku demikian, kita hendaklah mengenang kembali kisah daripada Nabi Musa yang terdapat di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam Nabi min Nabi Allah nazala yanqilu risalah al-Islam ila al-Yahudi wa lima kana Nabi Musa risalan aina Allah faqad sya'irun an ladaihu ma'rifatu wa hikmah la yamtakiluha ghairuhum minal bashar. Nabi Musa merupakan Nabi Allah yang dilantik untuk menyampaikan risalah Islam kepada kaum Yahudi. Oleh itu dia beranggapan bahawa dia mempunyai hikmah dan ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Namun begitu, setelah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, pandangannya pun berubah. Dalam kitab Haqiqat Tasawuf terdapat dua adab yang telah disentuh, iaitu al-adab batin dan adab zahir. Al-adab batin al-istislam li syekhu wa ta'atahu fi jam'iyyah atau amruhu wa nasaiha. Seorang murid harus pasrah dan sentiasa taat kepada mursyidnya dalam semua perintah dan nasihatnya. Adamu al-i'tirad ala syekhu fi tariqatu tarbiyah muridhu. Seorang murid dia tidak boleh menentang mursyidnya dalam metod yang digunakan oleh mursyidnya untuk mendidik mereka. An la ya'taqidu fi syekhu al-'azimah
Seorang murid tidak boleh meyakini bahawa gurunya, mursyidnya itu merupakan seorang yang maksum, yaitu orang yang tidak berbuat dosa. An ya'taqidu kamalu syekhu wa tamamu ahliyatahu litarbiyah wal irsyad. Seorang murid hendaklah meyakini kesempurnaan mursyidnya dan kecekapannya dalam mendidik mereka dan memberikan bimbingan kepada mereka. Atasifahu bisidq wal ikhlas fi sahibatahu li syekhu. Seorang murid harus bersifat jujur dan ikhlas dalam bergaul dengan guru mereka. Ta'zimahu wa hafzu haramtahu hadiran wa ghaiban. Seorang murid hendak mengagungkan mursyidnya dan menjaga kehormatannya baik di hadapannya ataupun di belakang mursyidnya. An yuhibbu syekhu mahabbatun fa'iqatun syaritah an la yanqis min qadra baqiya al-syuyukh. Seorang murid hendaklah mencintai mursyidnya dengan cinta yang penuh dan tanpa mengurangi cintanya terhadap mursyidnya yang lain. Adamu tatali'ahu ila ghairu syekhu la ilan bitashaddad qalbahu baina asyikhain. Seorang murid tidak boleh berpaling kepada mursyidnya agar hatinya tidak bimbang di antara dua mursyid. Seterusnya adab zahir. Yang pertama, an yuwaffiq syekhu amran wa nahiyya. Kamu wafiqah al-maridu litabibah. Seorang murid dalam mentaati perintah dan larangan mursyidnya, sebagaimana ketaatan seorang pesakit terhadap perintah doktor. Seterusnya, an yaltazim as-sakinatu wal wafaqar fi majalisuhu. Seorang murid dalam menjaga ketenangannya di dalam majlis gurunya. Seterusnya, al-mubadarah ila al-khidmatahu bi qadar wal imkan. Seorang murid hendaklah bergegas membantu mursyidnya sehabis yang mungkin. Kamu huduru majlisahu fa in kana fi biladi ba'id fa alaihi an yukarriru ziyatahu bi qadar al-mustata'. Seorang murid itu hendaklah selalu menghadiri majlis gurunya. Seterusnya, sabaru ala mawaqifahu at-tarbawiyati kajafuwatahu wa iradahu ilaik. Seorang murid itu hendaklah bersabar dengan kerana gurunya semasa pembelajaran, sama dari segi pendidikan, ketegasannya dan sikap berpaling ataupun sebagainya. Seterusnya, an la yunqilu kalamu asyaq ila an-nas illa biqadar afhamahum wa qulahum la ilan yasi' ila nafsi wa syekhu. Seorang murid itu tidaklah harus menyampaikan ucapan-ucapan mursyidnya kepada manusia kecuali sesuai dengan kadar kefahaman manusia tersebut. Seterusnya, al-maraja, saya telah membuat 2 rujukan, yaitu pada kitab Haqiqat Tasawuf dan satu artikel penuh mengenai adab murid dan syekh. Sekian daripada saya. Syukran jazilan.